Baik, kembali bersama kami dan seperti yang Hawa dan saya dah war-warkan tadi, topik kita pada hari ini adalah kongkong dan dikongkong. Jadi kalau anda ada apa-apa pendapat anda, terus ke Facebook kami dan kongsikan bersama dengan kami. Hawa, kadang-kadang ialah macam kita dah kongsikan tadi, kita tak sedar kalau walaupun kita dikongkong, dan apabila dalam sesebuah pasangan itu, mungkin mereka merasakan bahawa itu adalah hak saya boleh mengawal apa yang awak lakukan, tetapi itu yang akan mengungkitkan banyak perkara dan orang kata perselisihan faham akan berlaku. Jika anda berada dalam situasi ini yang terlalu dikongkong, jangan risau sebab hari ini anda boleh tanyakan kepada perunding motivasi kita yang sudah pun berada bersama kita di atas talian. Kita bersama Encik Saiful Bahri Uthman, iaitu perunding motivasi. Hello, Assalamualaikum Encik Saiful. Selamat tengah hari Encik Saiful. Selamat tengah hari Sugita dan juga Hawa, rakan alamat yang saya. Sihat? Sihat Encik Saiful. Encik Saiful sihat ya? Alhamdulillah, sihat orang tua. Okey, baik. Kita juga bersama dengan Azza Ilit dan juga Nubahan dalam talian. Sihat kedua-duanya? Alhamdulillah, syukur. Okey, baik. Kita terus ke topik kita pada hari ini. Kongkong dan dikongkong. Mungkin Hawa dan saya tidak berpengalaman dalam hal ini. Tapi mungkin Encik Saiful sebagai mukadimahnya boleh berkongsi lah kan. Kita ialah dalam sesebuah rumah tangga tu, kita inginkan kasih sayang yang kita berikan. Tetapi kadang-kadang kita tidak sedar yang apa yang kita nakkan itu menyebabkan kita mengongkong pasangan kita ataupun dikongkong oleh pasangan kita dan menjadikan kita menjadi hamba kepada pasangan kita. Mungkin Encik Saiful boleh kongsikan kenapa sebenarnya situasi dikongkong dan mengongkong ini berlaku dalam sesebuah pasangan. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Saya Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Terima kasih kepada kurs hari ini Sugita dan juga Cik Hawa dan orang sahabat saya pada hari ini, Puan Azza dan juga khabar sihat? Sihat, Alhamdulillah. Nampak Nuhan dalam kereta si Puan Azza, kita nampak macam tengah makan-makan tu jadi dekat airport. Okey, baik, soalan yang bagus dan juga topik yang bagus pada hari ini iaitu hikayat rumah tangga yang mana kongkong dan dikongkong. So, situasi dua keadaan yang saya kira berbeza. So bila kita sebut kongkong ni maksudnya kita mengawal, dan dikongkong adalah individu yang dikawal. Jadi dua senario yang berbeza. Yang satu dia yang kurang keadaan. So baik, alhamdulillah. Sebelum kita nak pergi dengan lebih lanjut, lebih jauh lagi tentang topik perbincangan bawa semua wanita hari ini bahawa semula jadi manusia, sifat fitrah manusia itu sendiri yang kan saya rasa tidak ada manusia yang suka kehidupannya dikongkong, dikontrol, diaturkan kan. Encik Saiful, maafkan saya mencelah. Talian Encik Saiful agak kurang jelas. Mungkin kita boleh teruskan bersama Nuhan dan juga Azza dahulu ya. Okey. Kita kembali bersama dengan Encik Saiful sekejap saja lagi. Baiklah, kepada Azza dan juga Nubahan kan, kita boleh tanyakan kepada Nubahan dulu. Situasi bagaimana yang Nubahan rasa perlu untuk seorang suami ataupun isteri kongkong ataupun kawal kepada pasangan masing-masing? Okey, bagi saya lah ya. Bagi saya, dalam pengalaman saya dalam rumah tangga ni baru dalam 5 tahun lebih. Baru tak boleh cakap lebih-lebih sangat. Cakap lagi kan, tak berani. Tapi berdasarkan pengalaman dan juga cara saya kontrol supaya kita ni tak rasa dikongkong. Sebab kongkong ni rumah tangga tu akan jadi stres tau. Stres, semua orang nak macam nak tunjukkan ego, nak kawal, tak bebas. Saya selalu pesan pada isteri saya, dalam rumah tangga kita banyak communication lah. Communication di mana setiap pasangan macam saya dan isteri saya, kita kena kenal each other. Betul-betul kenal each other, sebab kadang-kadang orang perempuan jangan salah faham, orang perempuan dia suka samakan lelaki tu dengan semua orang.
Betul. Oh, lelaki macam inilah kan. Betul. Kan? Mulalah nak pergi jumpa perempuan kan. Dia ada satu syahwat sangka ataupun itu perasaan yang memang ada kat perempuan. Jadi saya selalu cakap kat isteri saya, jangan samakan saya dengan lelaki-lelaki lain. You kena kenal saya dan nilai saya berdasarkan siapa saya, suami awak yang macam mana. Saya setiap kali kalau ada setengah orang tu macam perangai, ada yang suka melepak kan, ada yang memang gatal, ada yang memang nak cari perempuan lain ke, macam-macam jenis orang yang ada. Dia bergantung kepada situasi dan rumah tangga tu lah. Kalau tak happy, tak gembira, for sure dia akan start menipu kan. Dia start menipu, dia akan start cari yang lain, dan dia akan macam dingin sikit lah rumah tangga tu bagi saya lah. Sebab kongkong tu sendiri akan membuatkan rumah tangga tu tak harmoni dan panas. So saya cakap kat isteri saya, kalau nak kongkong ataupun nak syahwat sangka kepada saya, berdasarkan siapa saya, bukan berdasarkan saya ni seorang lelaki, dan lelaki dekat dunia ni semua seketul sama kan. Bagi saya dalam situ dia kena logik dan relevan sikit lah dalam menilai pasangan masing-masing. Okey, saya kira itu poin yang cukup bagus yang diberikan oleh Nubahan, yang kita jangan menilai secara amnya kan Hawa. Tapi nak tanya juga Azhar, biasanya orang cakap lah kan, kata lelaki lah ya, kita tujukan ni dalam situasi sebegini, lelaki berkata take me as I am, tapi kalau kita nak take you as you are pun, tapi ada perkara-perkara yang kita tidak senang hati dengan pasangan kita dan kita tidak berkomunikasi dengannya, dan apabila kita berkomunikasi dikatakan kita mengongkongnya, macam mana pula dalam situasi sebegitu Azhar? Okey, sebenarnya cara komunikasi kita dengan pasangan pun sangat penting, okey. Jadi bila kita bercakap tu, kita kena ada satu benda yang relevan. Kita bercakap janganlah dengan nada yang marah-marah. So kita kena bagi tahu fakta. Kenapa lelaki tak boleh buat begini, dan juga kenapa pasanganlah sebenarnya, kenapa pasangan kita tak boleh buat begini, kerana ada benda yang kita ni orang perempuan kadang-kadang suka syahwat sangka sebenarnya. Tapi sebenarnya kadang-kadang kita suka tembak je dengan berdasarkan betul apa yang Nubahan kata. Kadang-kadang pasal orang lain punya rumah tangga, kita bawa benda tu ke dalam rumah tangga kita, tak boleh sebenarnya. Tapi itulah adalah sifat wanita, okey, yang kadang-kadang kita patut rubah. Jadi macam contohnya pasangan saya suka berterus terang. Kalau saya rasa macam tak suka ke, tapi kadang-kadang suami saya ni pandai ambil hati saya. Dia akan betul, dia akan bagi tahu, you tak bolehlah buat macam tu. Sebiji macam Nubahan cakap. Tapi kita orang perempuan, kita nak satu benda yang yakin supaya pasangan kita tu berlaku jujur dengan kita, ataupun benda-benda yang orang kata macam tak menimbulkan syahwat sangka untuk pasangan dia. Lelaki kena belajar yang benda tu, okey? Supaya isteri-isteri ni tidak orang kata curiga. Macam itulah. Wanita sebenarnya bukanlah kata nak mengongkong, ada je sikap yang nak orang kata nak mengongkong tu ada, tapi jangan berlebihan sebab lelaki tak suka. Okey? Macam saya mungkin waktu masa muda-muda dulu adalah sifat-sifat yang macam tu, tapi bila kita dah satu age yang mungkin saya rasa lebih matang, kita lebih kepada sesuatu yang kita rasa dah tak nak fikir dah benda-benda yang boleh mendatangkan pergaduhan dalam sebuah rumah tangga. So kita banyak berbincang, tetapi jangan terlalu mengongkong, kerana bila mengongkong dia akan menimbulkan penipuan dalam rumah tangga. Sebab si suami takut berlaku jujur, kerana kalau berlaku jujur nanti isteri akan buat macam-macam. Okey, dapat kita lihat daripada apa yang Azhar dan Nubahan katakan, yang paling penting jangan ada syahwat sangka. Paling penting lagi komunikasi yang jelas, barulah tak ada syahwat sangka tu. Baiklah Encik Saiful, ada dalam kalangan mereka sebenarnya tak sedar mereka ini sedang dikongkong. Boleh tak kita tahu apa antara tanda-tanda pasangan itu sedang mengongkong pasangannya? Okey, terima kasih Hawa. Apa tanda-tanda sebenarnya seseorang tersebut telah dikongkong ataupun sedang dikongkong oleh pasangannya? Okey, kita dapat lihat Cik Hawa. So antara tanda-tandanya seseorang tersebut dia tolak. Ni kan pergi minum kawan dia dekat luar dan dia tengok dah.
So itu adalah antara tanda-tanda sebenarnya. Okey, Encik Saiful, maaf Encik Saiful, kami mencela sekali lagi. Encik Saiful, kalau boleh dekatkan mic dengan mulut Encik Saiful supaya lebih jelas. Okey, jelas ke? Bagus. Okey, baik. Okey, di antara tanda-tanda seseorang tersebut dikongkong ataupun kita dapat lihat dari sudut psikologinya, bagaimana watak manusia-manusia yang mungkin kehidupan sedikit sebanyak telah dipengaruhi oleh individu yang kedua di dalam kehidupan dia. Dia tak kisahlah sama ada isteri ataupun suami. So kalau kita nak lihat, contoh yang saya katakan tadi lah, kalau seorang suami tu kalau balik lepak puan nak cepat balik je kan, tengok jam je, tu something wrong. Maknanya dia lah seseorang yang kat rumah tu yang dah buat WhatsApp, bila nak balik. So yang pertama kita akan dapat lihat sifat cemas dia, sifat cemas dalam diri dia, subhanallah kan. Rasa risau dia, rasa takut dia, yang antara itu kalau dari orang yang dikongkong. Tapi bagaimana pula bagi orang yang mengongkong? Tadi sahabat kita Puan Nazar dan juga Nuan ada mengatakan bahawa apa tadi yang saya kata tadi, cemburu antara dia. Cara yang melakukan ataupun memiliki watak mengongkong, menguasai benda, mendominasi terhadap pasangannya adalah tak lain dan tak bukan adalah akibat daripada hati yang so ni yang payah ni bila cemburu ni kan. Yang keduanya betul Dr. Azhar tadi, iaitu buruk sangka. Dengannya, ni kalau dia keluar ni nanti mesti ada sesuatu yang tak kena ni. So itu dari aspek yang negatif. Baik. Mengongkong ini bukannya semua yang Encik Saiful, minta maaf sekali lagi Encik Saiful. Talian agak kurang jelas. Mungkin kita akan cuba menghubungi Encik Saiful sekali lagi. Tapi sebelum itu sementara itu kita nak dengarkan dulu apakah pendapat orang ramai berkaitan dengan topik kita pada hari ini. Sekejap lagi ya Encik Saiful, kita kembali bersama dengan Encik Saiful, Azhar dan juga Nubahan. Kita dengarkan dulu pendapat orang ramai. Setiap perhubungan memerlukan kesetiaan dan kepercayaan di dalam pasangan mereka. Disebabkan itu, bila pasangan anda menghukum anda atau menyebabkan keadaan menjadi lebih tertekan, dan hubungan itu akan terlerai dengan secara tiba-tiba ataupun secara kebetulan. Kalau suami ni terlalu mengongkong isterinya, segala pergerakan dia semua dia nak tahu. Saya rasa kesian juga lah pada isteri ni. Pasal dia tak dapat exposure outside. Ada tu nak bercampur-campur dengan orang semua, serba sikit semua nak mengadu dengan dia. Jadi isteri ni sepatutnya diberi sedikit kebebasan. Kadang-kadang dengan bercampur gaul dengan kawan-kawan, dengan keluarga, apa semua kan. Pada mulanya si suami akan merasakan isterinya adalah seorang yang sangat caring dalam berbagai hal. Tetapi jika ianya berlantang, suami akan merasa tertekan, dan ditambah dengan orang-orang sekeliling mungkin akan mengatakan sehingga ada perkataan dayus kerana selalu dikontrol ataupun dikongkong. Pendapat saya seelok-eloknya ada orang kata sama rata lah, diberi kebebasan sedikit, bukanlah terlalu bebas, tapi sekurang-kurangnya kalau isteri tu dapat pergi mana-mana tu dia tahu, dan tu dia gerakan dia tak sangat kontrol, dan lagi dia rasa diri dia rasa macam confident maksud saya, confident. Itu dia antara pendapat mereka mengenai mengongkong ini. Pelbagai perspektif lah dalam kalangan penonton kita. Baiklah, kita boleh teruskan bersama Azhar dan juga Nubahan juga Encik Saiful. Tapi kita nak tanyakan kepada Azhar dahululah. Sebenarnya pastinya apabila seseorang itu dikongkong, pasti ada rasa rimas itu. Pendapat Azhar, apa yang perlu dilakukan oleh mereka?
Okey, sebenarnya kalau kita tak nak rasa dikongkong, kita kena bersikap, sebab benda yang kongkong ni memang sangat merimaskan, okey. Jadi pasangan pun tak suka dikongkong. Jadi untuk mengelakkan perkara macam tu, kita kena berlaku jujur antara satu sama lain supaya tidak menimbulkan satu perbuatan mengongkong antara satu sama lain. Contohnya katakanlah kalau kita bekerja, kita update je. Kita update je kat mana kita dah sampai ke apa ke, bukan makna kita kongkong. Especially lelaki kena faham tahu satu benda. Wanita ini kadang-kadang tak semua wanita memang suka mengongkong, okey. Tetapi kadang-kadang perasaan terlalu sayang tu buat dia jadi boleh melakukan sikap kongkong kepada pasangan kerana perasaan terlalu sayang, okey. Tetapi sebenarnya kita kena faham setiap pasangan kadang-kadang bila terlalu mengongkong dia akan membuatkan satu benda yang merimaskan. Okey. Jadi berpada-pada. Cukuplah kita update apa yang kita buat ataupun dekat mana katakan macam saya selalu travel. Bila dah sampai tu bagi tahu, dan bila suami call angkat. Kalau kita tak angkat ataupun pasangan tak angkat phone, kenalah ada reason. Okey, kadang-kadang kita takut. Wanita selalu takut kejadian-kejadian yang kita tak ingini. Contohnya macam kalau lelaki kadang lelaki saya perhatikan kadang-kadang dia bila nak mesej tu lambat sangat. Yang itu kita kena ubah. Okey, kadang-kadang sebenarnya tak ada apa pun yang berlaku, tetapi wanita tu memang dilahirkan macam ada sifat tu, kenapa tak angkat ni. Jadi bila you dah kenal pasangan you, bila pasangan you memang ada masalah paranoid or whatsoever, so lelaki ataupun wanita kena alert each other. Okay, my wife ni kalau aku tak buat macam ni, nanti dia akan buat macam-macam. Jadi better aku akan bagi tahu. Dia kena faham each other lah dalam rumah tangga ni sebenarnya. Dan benda tu akan mengelakkan sifat kongkong mengongkong antara satu sama lain. Jadi persefahaman tu amatlah penting, dan cinta ni sepatutnya menyenangkan tapi jadi rimas pula. Jangan jadi macam tu. Okey, baik, kita nak tanya kepada Bahan pula. Bahan, saya ada terbaca yang jangan kongkong selagi tiada perikatan. Jadi selepas kahwin ni adakah maksudnya bolehlah mengongkong ataupun dikongkong sedikit? Apa pendapat Bahan? Pendapat saya sebelum kahwin ataupun selepas kahwin, kongkong tu tak perlu dietakkan lah. Jangan ada perkataan atau jangan cuba dekatkan kongkong ni. Katalah kongkong satu objek kan, jangan dekat-dekat dengan dia. Sebab kongkong ni akan membuatkan kita mula rasa rumah tangga ataupun satu perhubungan tu kebahagiaan tu susah nak capai. Susah nak dapat to the max lah. Sebab kalau dalam rumah tangga kita happy kan, orang kata rumahku syurgaku. Kalau betul-betul rumah tu syurga untuk kedua-dua couple ni, dia akan jadi satu lengkap dah dekat rumah tu dah cukup lengkap untuk dia berasa bersalah ataupun rasa bersalah lah, kan, bersalah untuk buat benda-benda yang tak baik dekat luar lah. Dan bagi saya juga untuk rumah tangga ni kena ada satu perubahan lah kan. Kita kena cuba untuk berubah. Kalau siapa yang rasa terlalu syawak sangka, terlalu suka mengongkong tak mengongkong, kena cuba buat sesuatu perkara, merubahkan culture dalam rumah tu antara dua pasangan ni. Culture tu kena berubah. Tidak boleh lagi berlarutan. Kalau tidak, dia tidak akan ada penghujung selagi tidak cuba untuk buat satu kelainan untuk membahagiakan pasangan, dan definitely kita akan rasa bahagia. Paling penting ketelusan, kepercayaan, barulah boleh bahagia hingga ke syurga, insyaAllah. Baiklah Encik Saiful, maaf tadi talian agak kurang jelas, tapi mungkin boleh Encik Saiful ringkaskan rumusan topik kita pada hari ini, kongkong dan dikongkong. Okey, terima kasih Cik Awa. Baik, sekadar ringkasan saja untuk pada hari ini. Ingat setiap manusia itu sifat fitrahnya tak suka dikongkong. Maka sebab itulah baginda Nabi SAW membuang sifat kehambaan ataupun sifat menjadikan seseorang itu hamba kepada seseorang manusia yang lain, maka itu dihapuskan. Sebab apa? Sebab mengikuti fitrah manusia ataupun insan tersebut. Namun hakikatnya jangan sampai mengongkong ataupun orang yang dikongkong itu melepasi batasan-batasan yang
telah diadakan ataupun diwujudkan mengikut norma-norma manusia. Sebagai contoh ada juga mengongkong yang membawa kepada perkara yang positif. Isteri duk suka sangat kayuh basikal daripada pagi sampai malam sebagai contoh. Maka suami kontrol lah sikit dekat situ. Nampak macam kongkong tetapi kerana sayang. So ada yang positif dan ada yang negatif. Yang negatif saya kena percaya Cik Nubhan, sahabat saya dan juga Puan Nazah dah ceritakan tadi. Cuma yang saya nak tekankan, please buang perasaan ataupun penyakit di dalam hati tersebut. Iaitu yang pertamanya, jangan cemburu yang berlebihan. Maka cemburu yang berlebihan akan membawa kepada sifat jangan ada berburuk sangka. Suka berburuk sangka, akibat daripada buruk sangka akan membawa kita kepada mengongkong. Dan kepada yang dikongkong tersebut, doa banyak-banyak supaya kalian lepas daripada kesengsaraan tersebut. Ingat, nombor 3, yang terakhirnya, hati itu milik Tuhan. Sama ada nak suka, nak benci, nak dendam, nak menyampah dan sebagainya, itu adalah kerja Tuhan. Maka berbaliklah kalian kepada Tuhan supaya kita ni orang kata tidak terlalu bergantung harap kepada insan tu supaya memenuhi apa sahaja keinginan diri kita tersebut. Yang itu yang kita membebankan pasangan kita. InsyaAllah, kalaulah perkara tersebut dirawati, dicegah, diperhalusi dan juga dididik, dipupuk dengan perkara-perkara yang positif, maka kepercayaan itu akan muncul di antara kedua-dua pasangan tersebut. Bila percaya dah ada, insyaAllah budaya mengongkong itu akan dapat dikurangkan. Wah. Okey, gembira baik. saya penjelasan yang cukup bermanfaat daripada Encik Saiful. Walaupun di awal-awal tadi kurang jelas, penghujungnya cukup jelas Encik Saiful ya. Dia hero memang muncul kat luar tu kita. Baik, terima kasih kami nak ucapkan kepada ketiga-tiga tetamu pada hari ini, Encik Saiful, Azhar dan juga Nubahan. Terima kasih, jaga diri ya yang sedang memandu kereta, berhati-hati. Baik, terima kasih ketiga-tiganya. Okey. Hawa, seperti yang Encik Saiful katakanlah, kepercayaan itu penting dan mengongkong itu bukanlah satu hal yang orang kata negatif sepenuhnya. Ada sudut positifnya. Ya, seperti yang dikatakan oleh Encik Saiful tadi, pasti ada sebab-sebab seseorang itu perlu mengawal antara satu sama lain, tetapi yang paling penting komunikasi yang jelas dan juga persefahaman, dan harapnya memberi manfaat dan juga ilmu kepada anda semua penonton Wanita Hari Ini pada hari ini. Baiklah, banyak lagi yang ingin kami bawakan di Wanita Hari Ini, tetapi kami nak berehat dulu seketika. Kembali selepas ini. Wanita Hari Ini.